Setelah tumbangnya Kota Melaka, Tentera Gunung Ledang dan juga Perang Saka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah hadirin ya. Kita bersambung di dalam babak seterusnya kandungan buku Rahsia Puteri Gunung Ledang, Rahsia Gunung Ledang, Rahsia sebuah bangsa tertua di muka bumi yang dinamakan Melayu. Baiklah, di dalam penceritaannya kita pada malam ini, di dalam buku ini ada saya kepilkan Warkah Raja Haji Fisabilillah. Kenapa Warkah Raja Haji Fisabilillah ini menjadi suatu yang dikatakan period pertengahan setelah tumbangnya Kota Melaka, Tentera Gunung Ledang dan juga Perang Saka yang melibatkan harimau dan makhluk gaib yang telah tewas dan kemudiannya disusuli dengan ketumbukan daripada pulau besar itu sendiri. Sebenarnya di belakang tabir, warkahnya Raja Haji ini kekal sehingga hari ini. Ianya ada rahsia yang amat besar. Segala puji bagi Allah dan salawat salam ke atas Nabi serta keluarganya serta seluruh semenanjung tanah Melaka. Kehadrat umat Melayu, Melaka yang kita kenali bukanlah Melaka yang kecil. Wa ba'du, maka inilah warkah daripada Raja Haji yang fakir lagi hina di depan. Nanti kita mulakanlah. Demi malaikat yang menjadi saksi, demi pena yang melarikkan wacana dan demi lembaran yang menjadi wahana. Ketahuilah olehmu wahai umat Melayu, peperangan ini bukanlah peperangan orang-orang Bugis, tetapi ini adalah peperangan untuk mengembalikan maruahnya dan kehormatannya sekalian diri orang-orang Melayu yang telah dipijak-pijak oleh penjajah laknatullah. Akan tetapi Belanda itu telah mencanangkan bahawa aku dan sekalian orang Bugis tidak berpuas hati dengan pengagihan hasil rampasan tembakau dari kapal Betsy kepunyaan Perancis yang menceroboh Selat Melaka itu. Adapun kita adalah orang-orang Melayu yang beriman kepada Allah Ta'ala, juga meyakini bahawa peristiwa itu hanyalah asbab yang telah menyatukan orang-orang Melayu dari Teluk Ketapang, Selangor, Rembau dan dari Batang Tiga untuk menghambat Belanda keluar dari Punggur, Duyung, Pernu, Semabuk, Ujung Pasir, Bunga Raya, Bandar Hilir, Bukit Cina, Tanjung Keling dan Tangkera sebelum kita berkubu di Teluk Ketapang. Orang Serani, Cina dan India turut bergabung dengan kita di dalam peperangan ini. Kini Gubernur Belanda menjadi seperti tikus, dikejar naga berkubu di Kota Melaka. Kehilir kena kutuk sultan, kemudik kena kutuk raja. Yakni dengan kata lain, peperangan ini adalah untuk mengembalikan tanah, udara, air dan laut yang telah dirampas oleh penjajah daripada orang-orang Melayu yang sudah beratus tahun membina kehidupan, membina kota dan pelabuhan di tanah air ini. Jadi, kenapa saya kecilkan warkah Raja Haji di dalam rintisan Rahsia Gunung Ledang? Kerana penceritanya itu telah membawa kepada sebuah cerita yang tidak dapat kita nafi, iaitu bahawa mereka yang menyerang melibatkan musuh daripada segenap penjuru muka bumi. Dan telah berlaku yang dikatakan, ini saya ulas kembali peringatan warkah Raja Haji. Syaitan adalah musuh yang nyata. Sama ada yang terang-terang terlihat pada mata kasar, mahupun yang berselindung di sebalik hati manusia. Terbuktilah kebenaran wahyu sejak kakiku berjejak di Terengganu, Pahang, Johor, Selangor, Kedah, Langkat, Indragiri, Jambi, Bangka, Pontianak, Mempawah dan negeri-negeri Melayu yang lain. Seperti yang saya nyatakan di awal naskah ini, menteri mereka, raja mereka serta yang dikatakan Francis Drake bersama dengan aliran yang menjual roh kepada setan dan berjanji mengangkat iblis atau setan termasuk si mata satu musuh lama Tuatha Di Danam
telah hadir kembali ke wilayah Melayu dalam dan luar. Jadi, maka adakah kita faham apa yang dimaksudkan nyata dan yang ada di sebalik hati dan armada mereka sendiri? Sudah terang lagi bersuluh siapa musuh Raja Haji Fisabilillah. Dan kini mereka yang bersama bersekutu dengan puak dan pihak itu, maka bertambahlah mutu syaitan dan kapitalis. Bersekutu bertambah mutu. Allah melarang bersekutu, menyekutukan dia kini terang mereka bersekutu dengan syaitan dan memanggil kita bersekutu. Siapa yang bersekutu diberikan jawatan yang menentang dihabiskan, dibuang daerah dan tiada menerima kuasa memerintah negeri-negeri Melayu. Siapa yang menerima tol daripada sekalian hasil muka bumi tanah Melayu, siapa yang menerima rasuah, dan siapa yang kekal sehingga kini di Nusantara bersekutu dan berjanji. Al-Fatihah kepada Al-Syahid Paduka Raja Haji Fisabilillah. Jadi di dalam kita mengkaji sejarah orang-orang Melayu, bicara dan kata-kata pejuang kita yang terdahulu yang telah syahid di dalam membela tanah Bonda Pertiwi, dan kini dikatakan tanah Adam dan Hawa, Bonda Hawa, yang melibatkan fakta dan juga sejarah yang saya paparkan di dalam buku ini. Maka di dalam sidang yang ringkas ini, saya maklumkan di dalam saya mengeluarkan bahan bertulis, termasuk apa yang ada di dalam bentuk digital, maka telah berlaku tomahan, telah berlaku serangan yang mengatakan saya tidak berhak menulis, saya tidak berhak menyatakan dan memaparkan fakta demi fakta, sama ada fakta alam nyata, alam gaib, ataupun fakta daripada saksi lisan yang masih hidup di tanah Melayu, ataupun telah kembali ke rahmatullah yang telah saya sempat berbicara seadanya jua, dan mereka telah menyatakan apa yang saya tidak dapat maklumkan kepada awak. Lantas pada malam ni, kalau Mak Saleh tulis buku, kalau Mak Saleh buat cerita, kalau Mak Saleh tebar segala cerita fiksyen dan juga cerita yang berteraskan kepada fakta mereka, kita terima, kita tidak mencemuh, dan segala ilmu sains mereka kita terima dan kita guna pakai. Tetapi bila ada orang Melayu macam saya nak keluarkan kajian ataupun bahan menambahkan pola pemikiran dan kefahaman anak-anak bangsa, saya dicemuh menjual ilmu. Saya dicemuh menjual bahan-bahan fakta sejarah, dan malah yang lebih mendukacitakan, saya dikatakan tidak berhak berkata dan berbicara berkenaan dengan bangsa dan kaum saya. Ini satu barang yang amat dukacita. Maka berlakulah yang dikatakan